Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi ini kita dapat bertemu di dalam pembelajaran secara online bagi mata pelajaran fiqh. Jadi saya ucapkan mudah-mudahan pelajar-pelajar semua dalam keadaan sihat dan sihat walafiat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita bagi mengikuti pembelajaran secara online ini, dan saya harapkan Allah kurniakan kefahaman yang baik, yang sempurna kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran ini insyaAllah. Jadi untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran seterusnya bagi mata pelajaran fiqh, bagi mata pelajaran fiqh, kitab idaman penuntut, pelajaran fiqh bagi kitab idaman penuntut. Dan kita akan sambung tajuk yang seterusnya. Kita dah sampai kata sudah Ustaz. Kita dah sampai waktu solat. InsyaAllah hari ini kita akan masuk syarat wajib solat. Okay, terlebih dahulu sebelum kita terus dengan pembelajaran kita pada pagi ini, mari sama-sama kita hadiahkan Ummul Kitab Al-Fatihah khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita hadiahkan kepada pengarang kitab idaman penuntut almarhum Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Dan seterusnya kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, kepada guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi syarat wajib sembahyang. Kalau murid pelajar-pelajar ada kitab muka surat 47 Jawi, kitab Jawi muka surat 47, kitab Rumi saya tak pasti. Syarat wajib sembahyang. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Syarat wajib sembahyang atas seseorang itu 6 perkara. Yang pertama Islam, iaitu tidak wajib solat, tidak wajib sembahyang atas orang kafir dan tidak wajib qada sekiranya ia masuk Islam. Jadi orang Islam wajib kewajipan dia menunaikan solat, dan sekiranya orang kafir tidak ada kewajipan dan sekiranya dia baru masuk Islam, maka dia tidak wajib qada sebelum dia masuk Islam. Yang pertama Islam. Yang kedua ialah baligh. Apa dia makna baligh? Baligh ialah cukup umur atau menanggung kewajipan agama, mukallaf. Orang yang baligh dia dah jadi mukallaf untuk dia menanggung kewajipan agama. Kemudian maka tidak wajib sembahyang atas kanak-kanak, tetapi sembahyang yang sah jika sudah mumayyiz. Kanak-kanak ni kalau budak 4 tahun tu dia belum mumayyiz lagi. Biasa mumayyiz 7 tahun, 8 tahun dia dah mumayyiz, dia dah boleh membeza. Apa maksud mumayyiz? Iaitu mumayyiz ialah dapat membezakan antara perkara yang baik dan buruk, antara dosa dan pahala. Maka kanak-kanak yang telah mumayyiz dia sah solatnya. Dia sah solatnya.
dan wajib disuruh menunaikan solat ketika mencapai umur 7 tahun, dan sekiranya umur 10 tahun dia tidak menunaikan solat, maka boleh pukul, dipukul apabila sudah genap umurnya 10 tahun. Tu kalau tak nak solat ketika umur 10 tahun, dibenarkan untuk memukul. Pukulnya bukannya pukul belasah itulah, ada kaedah memukul. Yang ketiga, berakal. Syarat wajib solat yang ketiga ialah berakal. Tidak wajib solat ke atas orang yang gila. Orang gila tidak ada kewajipan untuk menjadi orang gila. Tak payah solat, tak payah puasa, tak payah berzakat. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang datang haid dan nifas, dia tidak diwajibkan sembahyang. Itu hanya orang perempuan lah, lelaki tak ada. Yang kelima, sejahtera mata dan telinga. Tidak wajib sembahyang atas orang buta dan pekak yang berlaku sejak dari lahir ke dunia atau sebelum memayis. Jadi yang kelima ialah mesti sejahtera panca indera sejak lahir. Sejak lahir, kalau dia lahir telah buta sebelum memayis, maka dia tidak ada kewajipan untuk menunaikan solat. Dan sekiranya dia telah memayis, buta ke pekak ke, tetap menjadi kewajipan mereka untuk menunaikan solat. Dan yang keenam, sampai seruan Islam kepadanya. Orang yang sampai seruan Islam kepadanya umpama ia tinggal di kemuncak gunung yang tinggi, atau orang yang terpencil, tidak ada perhubungan langsung dengan manusia, tidaklah wajib ke atasnya menunaikan solat. Jadi orang yang seperti ini, dia tidak ada kewajipan. Mungkin dia duduk kat dalam hutan, tak ada TV, tak ada berita, tak ada gadget. Jadi tidak ada orang yang mendakwah dia untuk kembali kepada ajaran agama. Kalau macam sekarang ni, perkampungan asli pun, majlis agama pun telah masuk untuk menyampaikan dakwah. Orang asli, dia sekarang dia dah terdapat, ada orang asli yang telah memeluk Islam, ramai orang asli yang telah memeluk Islam. Jadi ini antara keenam syarat wajib solat. Okey, yang keenam ini adalah syarat wajib solat, yang mana syarat wajib solat ini dia merupakan syarat wajib bagi seseorang yang berkewajipan menunaikan solat. Cukup 6 syarat ini, maka dia wajib menunaikan solat. Kalau ada salah satu daripada 6 ni yang tidak mencukupi, maka dia tidaklah menanggung kewajipan ke atasnya. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini cukup setakat ini, syarat wajib solat. Jadi Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini akan mendapat manfaat bersama. Dan sekiranya pelajar-pelajar ingin bertanya ataupun mohon ingin pertanyaan, boleh PM kepada Ustaz dan WhatsApp kepada Ustaz. Dan insya-Allah di akhir pembelajaran ini, pelajar-pelajar diminta untuk menulis apa yang Ustaz sampaikan ini, iaitu 6 syarat wajib solat. Antara ini merupakan lembaran kerja. Selepas mendengar video ini, pelajar-pelajar diminta menulis 6 syarat wajib solat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan dan diberikan kefahaman yang sebaiknya. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.